Baik, itu tadi sedikit gambaran berkenaan penguatkuasaan pelbagai agensi untuk menggerakkan lagi National Task Force yang kini memegang begitu tanggungjawab yang cukup besar untuk melindungi negara kita daripada segi daripada kemasukan parti yang membawa sama ada jenayah rentas negara ataupun perkara seperti COVID-19 dan sebagainya. Dan bersama saya hari ini Lieutenant General Datuk Muhammad bin Abdul Rahman, Panglima Medan Barat Tentera Darat, dan juga Commissioner Polis Datuk Seri Abdul Rahim bin Jaafar, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas masa. Kita dah melihat sedikit sangat gambaran kan Datuk Seri. Ini antara usaha yang cukup besar dan melihat ini sebagai salah satu cara untuk memastikan keselamatan rakyat kita dalam negara kita. Mungkin boleh kongsikan secara ringkas mengenai National Task Force khususnya bagi Land Component Command Barat ataupun LCC Barat dan juga Op Benting, Datuk. Apakah sebenarnya yang menjadi kepentingan dan juga pengkhususan bagi agensi ini? Okey, terima kasih Cik Sofia. Yang pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada TV3 khususnya Malaysia hari ini kerana menjemput kami berdua ke program pada pagi ini. Dan saya bagi pihak Angkatan Tentera Malaysia juga ingin mengucapkan takziah kepada Polis Diraja Malaysia dan khususnya kepada keluarga mendiang Korporal Baharudin bin Ramli baru-baru ini. Jadi kita kehilangan seorang wira negara lah. Betul. Berkenaan dengan National Task Force ni pula, ianya adalah bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin melalui sempadan negara kita dan seterusnya menghalang berlakunya penularan wabak COVID-19. Jadi Angkatan Tentera Malaysia ni telah dilantik sebagai agensi peneraju ataupun lead agensi. Dalam National Task Force ni kita ada 10 agensi yang lain iaitu PDRM dan juga agensi-agensi penguatkuasa yang lain. Jadi Malaysia ni kita dibagikan kepada 2 wilayah iaitu wilayah timur merangkumi negeri Sabah dan Sarawak dan wilayah barat iaitu Semenanjung Malaysia. Jadi National Task Force ni distrukturkan untuk mengawal 2 wilayah ni. Jadi setiap di bawah National Task Force ni dia ada komponen-komponennya, iaitu komponen di sebelah barat dan juga sebelah timur. Untuk setiap wilayah ni dia ada komponen daratan, komponen laut, iaitu komponen maritim dan juga komponen udara. Dan kami Markas Medan Barat lah, panggil saya sebagai komander, Panglima Medan Barat Tentera Darat dilantik sebagai komander kepada Land Component Command. Jadi untuk operasi Benting ni pula, operasi Benting ni kita buat secara bersepadu untuk mengembelingkan sumber manusia, aset-aset dan juga maklumat perisikan semua agensi-agensi yang terlibat tadi dalam Land Component Command Barat. Penyelarasan ini dilihat sangat-sangat efektif, terutamanya dalam aspek perkongsian maklumat, maklumat persikan dan juga koordinasi kawasan-kawasan rondaan dan juga pengurusan dalam penahanan parti. Jadi kita buat secara berpusat. Jadi dengan itu maknanya lebih efektif dan misi Op Benting ni adalah untuk memperkukuhkan kawalan sempadan negara dari kemasukan pendatang asing tanpa izin bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ni tadi. Konsepnya yang disebut konsep tadi, konsepnya adalah berteraskan kepada atur gerak angkatan yang bersepadu, berteraskan kepada kaedah 6P. 6P iaitu pencegahan ataupun deter, pengesanan ataupun detect, penghindaran iaitu deny, pelencongan ataupun detour, penahanan detain dan juga pengusiran ataupun deport lah.
Ya. Jadi kita mengadakan sekatan jalan raya, rondaan-rondaan secara berkereta, bermotosikal, secara berjalan kaki. Kita juga adakan pos-pos pemerhati dan juga pos-pos pendengaran, dan kita sediakan quick reaction force. Dalam pada itu kita juga ada komponen intelligence, surveillance dan juga reconnaissance. Yeah. Gitulah sedikit sebanyak berkenaan dengan National Task Force dan juga Op Benteng dan seterusnya Land Component Command Barat ni tadi. Baik, Datuk. Terima kasih. Datuk, so kita melihat gabungan ke-19, kesemua 19 agensi yang begitu cantik. Kita melihat satu kesinambungan yang cukup baik sekali untuk memastikan keselamatan kita sebagai rakyat. Jadi daripada segi aset Angkatan Tentera Malaysia dan juga PDRM, Datuk Seri, apakah yang digunakan pada ketika ini dan mungkin sedikit sebanyak perancangan untuk masa hadapan? Kita difahamkan segala perancangan untuk memastikan keselamatan border ataupun sempadan ini perlu berubah dari masa ke semasa. Datuk Seri. Kalau kita lihat sempadan negara kita ni adalah luas, ya. Betul. Sempadan udaranya, sempadan daratnya dan sempadan maritimnya. Ya. Jadi setiap agensi-agensi ini sebenarnya telah dibekalkan oleh kerajaan dengan aset-aset yang dikira mencukupi. Walau bagaimanapun untuk mengawal keseluruhan kawasan di seluruh Malaysia ini adalah satu perkara yang orang kata sukar. Yeah. Kalau Pastinya. tanpanya bantuan aset-aset yang patutnya kita perlukan. Jadi kalau berdasarkan aset-aset yang sedia ada, memang kita tidak mampu untuk bergerak dengan lebih efektif. Jadi melalui Op Benteng ini kita telah meminta pada kerajaan dan memang telah diluluskan oleh kerajaan untuk kita bekalkan aset-aset, terutamanya kenderaan-kenderaan kita yang guna untuk kita meronda dan sebagainya. Kita juga telah dibekalkan dengan unit drone, UAV, dan saya rasa inilah perkara-perkara yang perlu kita yang perlu kita tekankan supaya tidak ada orang mengatakan bahawa sempadan kita ni bolos. Misalnya di kawasan Sabah untuk mengawal daripada Kodat sampai ke Tawau, jarak lebih kurang dalam 1,400 kilometer. Bukan satu perkara yang mudah. Bukan. Ya. That's why. Itulah sebabnya apabila NTF ini ditubuhkan, NTF memperjuangkan kehendak ataupun apa yang diperlukan oleh agensi untuk bertindak supaya kita dapat mengawal dengan sebaik mungkin sempadan udara, maritim dan juga sempadan darat kita. Baik, Datuk Seri. Baik, Datuk, kita melihat kan risiko yang dihadapi oleh pegawai dan semua anggota yang terlibat dalam Op Benteng ini. Dan kita pada masa yang sama melawan musuh yang tak boleh dilihat. Dia risikonya cukup besar daripada segi segala aspek dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsikan dari segi Op Benteng, penguatkuasaannya, menjalankan tugas dan sebagainya dari siang ke malam 24 jam. Apakah sebenarnya risiko yang dihadapi oleh anggota ini? Okey, risiko yang dihadapi oleh anggota-anggota yang bertugas di lapangan, yang pertama sekali mereka ni terdedah kepada wabak COVID-19 lah sekarang ni kan, dan juga penyakit-penyakit berjangkit yang lain. Baik. Memetik kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri pada 6 Oktober yang lepas dalam perutusan khas beliau secara spesifik menyatakan bahawa penularan luar jangka di Sabah dan juga Kedah ni adalah berpunca daripada kemasukan pendatang asing tanpa izin dan interaksi bersama-sama dengan mereka ini di penjara dan juga di depo-depo tahanan. Jadi kita sebagai agensi penguatkuasa di Barisan Hadapan memang kita terdedah dengan wabak COVID-19 ini. Jadi sekiranya tidak ada preventive measure ataupun langkah-langkah pencegahan yang kita laksanakan di sempadan, jadi ini akan melemahkan benteng pertahanan kita. Sebab apa? Kalau salah seorang daripada kita, daripada anggota penguatkuasa ni yang terkena dengan COVID-19, maka
satu kelompok kumpulan dia tu akan dikuarantinkan. Mereka ni akan jadi PUS dan sebagainya. Jadi sekumpulan ini akan orang kata akan dikeluarkan daripada penugasan dan diganti dengan orang lain. Jadi kalau itu seorang, kalau beberapa ramai lagi yang terkena dengan COVID-19 ni, maka lumpuhlah kita punya pertahanan negara, pertahanan benteng di sempadan ni ya. Jadi dengan itu kita setiap tangkapan parti dan sebagainya, kita laksanakan operasi dan sebagainya mengikut SOP yang telah kita tetapkan, yang telah kita keluarkan. Jadi ianya bertujuan untuk penyelarasan prosedur tetap, pelaksanaan penahanan parti dan pengurusan parti bagi semua agensi-agensi yang melaksanakan operasi. Dalam pada itu juga yang saya sebutkan tadi berkenaan dengan Korporal Mendiang Korporal Baharudin tadi, itu adalah salah satu lagi orang kata risiko yang kita hadapi. Kita berdepan bukan saja dengan parti, tapi kita juga mungkin akan berdepan dengan penyeludup dan juga penjenayah. Jadi ini membimbangkan. Dan ini orang kata ternyata bahawa salah seorang daripada anggota kita telah pun terkorban dalam kita menjaga sempadan negara kita daripada dibolos. Jadi tindakan-tindakan yang lebih agresif ini sebagaimana yang berlaku tu membabitkan penggunaan senjata api. Jadi kita tak boleh ambil ringanlah. Kita tak boleh ambil ringan dan kita perlu tangani perkara ini dengan lebih serius dan juga kita akan ambil langkah-langkah yang lebih efektif Datuk ya. Namun saya suka tegaskan di sini bahawa kita sebagai pasukan keselamatan kita mempunyai rules of engagement dan juga standard operating procedure kita yang tersendiri bagi menangani situasi ini. Jadi semestinya keselamatan nyawa ini menjadi satu keutamaan kepada kita, namun kita akan tetap tidak goyah, kita akan meneguhkan pendirian kita untuk terus melaksanakan tugas kita di sempadan negara. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik Datuk, kita melihat usaha kita dalam membendung parti pendataan asing tanpa izin ini adalah satu usaha yang cukup lama sejak bertahun-tahun. Dan pada tahun ini, adakah Datuk melihat ini satu perkara yang masih teruk dikatakan, melihat angka yang masih tinggi, masih 4 angka kedatangan parti dan sebagainya, dan mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak laluan tikus ataupun hotspot yang biasanya menjadi kegemaran parti ni, Datuk? Okey, isu parti ni saya rasa isu global lah. Bukan isu negara kita saja, tapi isu kepada negara-negara yang membangun dan juga negara-negara maju. Umpamanya macam di Amerika sendiri kan, ada push dan pull factor di sini. Push factor ni faktor-faktor yang mendorong kepada berlakunya pergerakan rakyat satu negara ke negara yang lain. Umpamanya peluang-peluang ekonomi, peluang-peluang pekerjaan, kestabilan negara tu, keamanan negara tu. Jadi itu push factor. Jadi pull factor pula sama juga, maknanya keamanan negara kita, peluang-peluang ekonomi yang terbuka luas. Jadi ini yang boleh yang membuatkan rakyat ataupun rakyat asing ni datang ke negara-negara tersebut ataupun negara kita khususnya. Jadi hal ini menyumbanglah kepada pergerakan parti ni. Jadi berkenaan dengan hotspot pula, kita sebagaimana Datuk Seri Rahim sebut tadi, sempadan negara kita ni luas, panjang ya. Di sempadan utara kita antara Malaysia, semenanjung Malaysia dengan Thailand pun sepanjang 686 km. Jadi sepanjang sempadan perairan kita 1600 lebih, 1646 tak silap saya. Kemudian sempadan pantai barat ni dalam 829 km. Jadi besar dan panjang. Nak jaga semua sekali ni memang sukar. Jadi antara hotspotnya macam di utara tu, di laluan tikus di sempadan daratan negara banyaklah, bukan semuanya yang kita pagarkan. Jadi ada banyak laluan ataupun lorong tikus ni. Ini adalah kawasan-kawasan hotspotnya. Macam perairan ni dia lalu melalui perairan di pantai barat,
melalui Thailand, melalui Langkawi sehinggalah ke Kedah dan kawasan pantai barat ni banyaknya orang kata apa, daripada Indonesia ni, pantai timur Indonesia dari Tanjung Balai Tanjung Balai di bahagian tengah hinggalah ke Pulau Karimun di bahagian selatan Sumatera. Kawasan pendaratan di sebelah kita ni pula membawa daripada Bagan Datuk di utara sehinggalah ke Tanjung Piai di Johor. Itu kawasan-kawasan dia. Tapi banyaknya berlaku di Sabak Bernam dan juga di kawasan Sepang sebabnya kawasan ni kawasan yang terpencil, tapi ada jati-jati persendirian yang mana memberi kelebihan kepada sindiket-sindiket yang nak bawa parti ni. Di kawasan selatan pula, maknanya di kawasan, kebanyakannya di kawasan tenggara Johor. Mereka, parti-parti ni datang daripada Pulau Bintan dan juga Pulau Batam, dan kawasan pendaratannya tertumpu kepada Kampung Punggai sehinggalah ke Sedeli di daerah Kota Tinggi Johor. Ini kawasan-kawasan yang menjadi hotspot ataupun kawasan utama pendaratan parti daripada luar negara. Baik, Datuk. Ya. Datuk Seri, kita melihat kan, mungkin tadi sebutkan tadi jadi tempatan dan sebagainya. Adakah kita melihat modus operandi sindiket penyeludupan ini adalah menggunakan rakyat tempatan? Adakah ini antara yang dapat dikesan oleh PDRM sendiri? Okey, sebagaimana yang disebutkan oleh Datuk tadi tentang geografi negara kita ni, Sukar. yang menyebabkan kita sukar untuk mengawalnya. Walau bagaimanapun, apa yang aset yang kita ada dan keanggotaan kita ada, insya-Allah kita mencukupi untuk menjaganya. Dan kalau kita lihat bahawa Malaysia ni dari segi kedudukan ekonomi yang kukuh dan berkembang pesat ni, yang menyebabkan kita merupakan destinasi untuk perdagangan orang dan penghidupan imigran yang ideal, ya. Atas faktor ini, ramai warga negara asing yang berhijrah ke Malaysia bagi mencari rezeki yang halal dan kehidupan yang lebih baik. Kalau kita lihat untuk tahun ini sahaja, kita telah, berbagai agensi telah membuat tangkapan seramai 8,724 orang. Wow. Parti, ya. Dan kalau melihat dari segi tekong ataupun mereka yang dikatakan orang yang membawa masuk parti ini ke Malaysia, kita buat tangkapan tahun ini 798 orang. Dan kita ada yang kita tuduh di mahkamah ataupun kita tangkap mereka di bawah akta yang khas yang dinamakan SOSMA. Jadi kalau kita lihat, siapakah mereka ini? Adakah mereka ini orang tempatan ataupun datang daripada negara-negara lain? Untuk di Malaysia ini kita ada dua kategori, iaitu tempatan dan juga asing. Yeah. Mereka ni bekerjasama antara satu sama lain. Tetapi yang asing ni, warga negara asing ni, ialah mereka yang telah lama berada di sini. Orang Bangladeshi ataupun Indonesia dan juga Thailand dan sebagainya. Termasuk juga Rohingya. Mereka ni yang bukan membantu, yang merancang membawa warga negara Amerika masing-masing ke Malaysia dan dibantu oleh warga negara tempatan. Ada juga sindiket yang tempatan dan juga yang bersifat sebegini. Dan kalau kita lihat hasil daripada tangkapan-tangkapan ini menunjukkan bahawa perancangan-perancangan ini dibuat kerana mereka mendapat hasil yang lumayan daripada aktiviti ini. Itulah sebabnya kita lihat bahawa isu ini akan berpanjangan disebabkan oleh keadaan negara kita yang begitu menarik minat orang asing untuk datang. Apakah sebenarnya banyak cabaran yang perlu dihadapi daripada segi geografinya, segi modus operandi yang sentiasa berubah bagi mereka untuk masuk parti sebagainya. Adakah terdapatnya perubahan strategi dari masa ke semasa yang perlu diperlihatkan oleh National Task Force ini sendiri? Betul. Dari segi National Task Force ini, saya melihat macam inilah. Kita banyak agensi-agensi yang terlibat dulunya. Yeah. Dan tidak kita tidak tidak ada kerjasama antara kita satu sama lain. Tetapi pewujudan National Task Force ini telah menyebabkan kita agensi-agensi ini bergabung di bawah satu payung
Dan kita sharing of intelligence dan juga kita membuat operasi-operasi bersepadu, dan ini menyebabkan saya rasa jumlah tangkapan kita ini meningkat. Kalau sebelum ini saya rasa jumlah ini tidak sebegini. Tapi hasil daripada kerjasama inilah saya rasa satu inisiatif yang terbaik yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan negara kita mengekang kemasukan pendatang tanpa izin ini untuk terutamanya untuk membawa penyakit COVID-19 ni ke negara kita. Kau boleh saya tanyakan banyak lagi soalan sebenarnya, tapi tinggal 2 minit saja lagi. Jadi mungkin Datuk kongsikan sedikit sebanyak harapan ataupun khususnya bagi LCC Barat sendiri untuk kekal memperkasakan keselamatan negara kita dan memperjuangkan kedaulatan negara. Okey, yang pertama sekali, tanggungjawab untuk mempertahankan negara ni bukan sahaja digalas oleh pasukan-pasukan keselamatan semata-mata, tapi semua rakyat Malaysia ni adalah bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan negara kita. Mereka boleh jadi mata dan telinga kepada pasukan-pasukan keselamatan. Apabila ada nampak perkara-perkara yang orang kata apa, yang disyaki, boleh dilaporkan kepada pasukan-pasukan keselamatan umpamanya. Itu yang pertama. Yang kedua sekali, janganlah pula kita jadi tekong, kita jadi pengkhianat negara. Betul. Dengan mengaturkan pergerakan parti ke negara kita ataupun pergerakan parti daripada negara kita keluar. Dahlah kita tak bantu untuk jaga keselamatan, kita pula jadi tekong. Jadi orang kata jadi penyenayah. Jadi itu yang kedua. Yang seterusnya berkenaan dengan rancangan jangka panjang ni, saya berharap supaya kerajaan terus menyokong kita pasukan keselamatan untuk memberikan peruntukan-peruntukan bagi kita melaksanakan tugas kita dengan lebih berkesan, sebab kita tahu bahawa teknologi ini membantu kita. Tadi aset-aset yang kita perlulah mempunyai teknologi supaya kita dapat jaga kawasan sempadan negara yang begitu panjang, yang begitu luas. Dan akhir kata, kita daripada Land Component Command berikrar untuk terus melaksanakan tugas kita dengan sebaik mungkin bagi memerangi pencerobohan pendatang asing tanpa izin, dan seterusnya kita terus komited untuk menjaga perbatasan negara kita di sempadan daratan semenanjung Malaysia. Terima kasih, Sofia. Terima kasih. Akhir sekali kita nak ucapkan terima kasih kepada semua dalam National Task Force sendiri kerana memberikan 100% untuk memperjuangkan keselamatan kita, dan kita doakan agar kesejahteraan dan keselamatan setiap anggota National Task Force ini terjaga sampai ke bila. Amin. Kita ucapkan terima kasih kepada Lieutenant General Datuk Muhammad bin Abdul Rahman, Panglima Medan Barat Tentera Darat, dan juga Komisioner Polis Datuk Seri Abdul Rahim bin Jaafar, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, kerana meluangkan masa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, semoga tadi memberikan sedikit sebanyak gambaran bagaimana National Task Force ini cukup memberikan impak yang sangat besar untuk menjaga keselamatan kita dari hari ke hari.